Good afternoon, dear all. Welcome to Let's Talk About Lenggong. And I'm Iswaran, your coordinator with Zamizuki. And today we are very lucky, whereby the whole Malaysia is under lockdown, okay, 3.0. And everybody had a fear. What is going to happen for tourism? This is where the Tourism Productivity Nexus under the purview of Malaysia Productivity Corporation. We don't give up. Why? Because we have good leaders. When you have good leaders, they plan your right future. They have succession plan. So we would like to thank the Malaysia Productivity Corporation for giving a strong support for Tourism Productivity Nexus, and the lead champion of the Tourism Productivity Nexus called Tuan Uzaidi Udanis. Terima kasih for all the good effort that you have done, whereby the Tourism Productivity Nexus during this COVID pandemic, everybody talk about problem, but TPN don't talk about problem. TPN don't think conventionally. TPN don't think out of the box, but TPN think out of the situation, whereby during this the pandemic situation, we have to think something that people may think this is nonsense, this is not going to work, but we make it happen. So that is what we call thinking out of the situation. And with that, today we're going to have a very interesting topic talking on, let's talk about Lenggong on pit stop. Okay, I knew about pit stop. I heard about Formula One pit stop. Okay, I know stop over. When the flight goes about, they stop over and then they continue their journey. But what is pit stop actually in our tourism? So this is something very interesting, which I believe all our participants, all our supporters who has joined this program will benefit. And before further ado, I would like to invite the champion who is going all out to support the tourism industry, none other than Tuan Uzaidi Udanis, the champion, the TPN lead, to give us a welcome motivation. Dipersilakan Tuan Uzaidi. Okay, thank you very much, Mr. Iswaran, our considered the most experienced town hall host. So thank you very much, Iswaran. You learn a lot, and we learn a lot every day. We have learned a lot, especially during this pandemic. It's not actually a problem, but also a challenge and also a learning opportunities. Peluang untuk kita belajar, untuk kita ketahui apa sebenarnya keadaan atau masalah yang lepas. Mungkin kita tak tahu, tak sedar yang masalah tu dah lama, tapi sekarang baru kita sedar yang itu sebenarnya masalah. Jadi alhamdulillah, on behalf of Tourism Productivity Nexus, on behalf of Malaysia Productivity Corporations, I would like to welcome all of you, each one of you. I think sini ramai yang datang sini, yang hadir petang-petang. Sepatutnya kita ada catnap, tapi kita sudi datang spend your time, your afternoon time bersama dengan kita ni, bersama dengan jejaka-jejaka handsome Iswaran, dan juga tak lama lagi ada handsome jejaka-jejaka handsome yang lain daripada Lenggong. Jadi kita hari ni kita nak sangat teruja lah nak ketahui apa yang latest activity, latest produk dalam di Lenggong. Jadi dengan tidak membuang masa, saya harap semua stay put. Please share dekat Tourism Productivity Nexus tu, kita ada live. Tolonglah share, kita share. Sharing is caring kan, atau share supaya semua orang tahu mengenai pasal Lenggong ni. Kita tahu semua hebatnya Lenggong ni. Jadi bila masa keadaan yang boleh dibenarkan untuk kita melawat sana, kita dah bersedia untuk mempromosikan, kita bersedia untuk menjual Lenggong, untuk make sure that Lenggong ni becoming a number one destination. So without further ado, I will pass back to you, to Iswaran. So I'm so excited. Walaupun kita petang-petang ni rasa macam ngantuk kan, tapi tiba-tiba bila dengar suara Iswaran ni, rasa segar. Tapi bila mungkin tadi nanti Zami akan memperkenalkan awek-awek yang daripada Lenggong, lagi kita segar. So kita back to you, Iswaran. Thank you very much. All the best to you. Terima kasih Tuan Uzaidi, Tuan Champ. Terima kasih. Itu dia kata-kata aluan, dan juga a person who put his soul and heart working for the industry. Tahniah Tuan. And
I will also would like to share with our audience today how this Lenggong came about. Actually, we also would like to really thank the another ministry that is none other than Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KETSA, whereby they have also supported us very strongly in promoting Lenggong, and whereby we have managed to promote many places, many products, which has benefited the tourism community of Lenggong. And just before I give you the preview of this, what is Pit Stop all about, I would like to humbly request, mohon jasa baik, ada beberapa perkara diminta para penonton dan juga para supporter untuk ambil perhatian, yang mana dimohon semua penonton mutekan phone your mic anda, mutekan mic anda, dan bila kita tanya soalan, bila kita open to question, anda boleh unmute dan boleh menjawab. Sementara itu, dimohon jasa baik, mutekan mic anda. Alright? Dan di akhir sesi nanti, kita juga mohon jasa baik, sangat-sangat minta keperhatian tuan-tuan dan puan-puan to give us your feedback. Okay, we do have our feedback column. Kindly give us your feedback. Now, without further ado, I would like to invite Zame. Zame, can you briefly tell us what is all this Pit Stop all about? Zame? Okay. You're asking, hello, you're asking the wrong person, but let me give you a brief lah, okay? When I was actually introduced to this concept, they call it route, Pit Stop. They kata route. I don't really understand what is what they mean by route and everything, but I just okay lah. I just assume okay. When they say Pit Stop route, I'm sure there's a good food. So that is what I'm concerned. So today we're going to learn about this new concept. This we call it alternative information on how to go about to go not just Lenggong, not just Lenggong. You can go everywhere in Malaysia by using this maybe by this alternative route or alternative David explained is a way how to go about, you know, by transport, by motorbike or anything. But I think it's very interesting. Everyone keep asking me earlier what is how to do this and how to, even some of the agent call me and say, hey, how do I sign up for this? How can I organize a trip? I say, okay, I think I bring the right person. And today we are lucky we have Cik Muhammad Firdaus. He's actually the General Secretary of that this Laluan Tempatan Malaysia Association. I think he is the right person to explain and to further together explore this alternative on the pit stop route, we call it. Okay, without further much ado, again, I'd like to introduce you, ladies and gentlemen, Mr. Firdaus, Muhammad Firdaus. Okay, Mr. Firdaus, your mic. Mr. Tuan Firdaus, sila mulakan sesi anda. Everybody is waiting for you. The floor is yours, sir. Dipersilakan, Tuan Firdaus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada pihak Nexus Tourism dan MPC kerana menjemput pihak PPP LTM ke program pada petang ni lah. Kami adalah satu pertubuhan yang baru. Saya akan share screen. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Firdaus. Saya merupakan setiausaha pertubuhan pengusaha Pit Stop Laluan Tempatan Malaysia. Saya bertugas di sekolah. Saya mengajar, cikgu. Boleh panggil saya cikgu. Tapi hari ni saya pergi sekolah sebab internet kat sini lebih stabil. So dekat rumah saya tak berapa stabil lah. So, saya akan sharekan skrin. Harap semua penonton. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, lihat di skrin tuan-tuan dan puan-puan adalah satu logo. Satu logo yang mungkin ada yang pernah jumpa. Dia logo ni biasanya ada pada ahli-ahli kita lah, ahli-ahli kita. Pertubuhan kita dinamakan Pertubuhan Pengusaha Pit Stop Laluan Tempatan Malaysia. So kita punya logo berbentuk hexagon
Dan sebenarnya idea pit stop ni saya nak cerita sikit. Idea pit stop ni sebenarnya kita dah jauh ketinggalan ke belakang lah. Sebenarnya benda ni dah dibuat di negara-negara lain seperti Thailand, US, dengan kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar Route 66, tu dia ada di situ. Dan apa yang menariknya ialah idea yang telah dibawa oleh rakyat Malaysia kita apabila mereka berkunjung ke luar dan mereka memberikan idea ni dan kita buatlah seperti mana yang kita kendaki, iaitu pelancongan secara pit stop. Menarik, sebenarnya menarik sebab saya sendiri sebelum buat benda ni saya pun dah pergi semua pit stop lah. Belah utara saya dah pergi semua dan saya bawa family saya, so kita pergi bercuti sambil pergi pit stop. Okay, kita akan tengok apakah pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan Malaysia. Okey, baik. Inilah dia pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan Malaysia. Nombor pendaftaran PPM 023 10 19 03 2021. Pertubuhan ni sebenarnya dah lama kita buat, cuma pendaftaran tu baru saja diluluskan oleh ROS setelah melalui beberapa proses lah. So saya dan beberapa orang kawan perlu mendaftarkan perkara ni, pertubuhan ni, supaya dia dapat, kita boleh buat satu pelarasan supaya kita boleh buat satu pelarasan yang sama. Apa yang kita nak buat, ala tuju kita kepada pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan Malaysia. Okay, baik, saya ceritakan dulu. Terdiri daripada pengusaha-pengusaha Bumi Putera, hentian pit stop yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada pelancong dan penduduk setempat, iaitu mendukung visi dan misi serta dasar pelancongan Malaysia. Baik, jadi kita menawarkan pelbagai perkhidmatan lah. Kalau kita tengok nanti pit stop ni, orang kata lebih kepada food, betul kata Cik Zamil tadi, lebih kepada makanan. Tapi tak sebenarnya. Sebenarnya all in one. Kat situlah kita boleh tanya. Yang menariknya tentang pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan Malaysia ni, setiap pelancong ataupun siapa-siapa saja pengembara boleh datang ke pit stop dan mendapatkan maklumat tentang pelancongan setempat lah. Dan di samping itu juga kita juga ada jual produk-produk giliran tempatan yang menyokonglah pelancongan Malaysia. Okay. Dan kami mendukung visi serta dasar pelancongan Malaysia. Okey, tadi mungkin ada persoalan tanya apa tu pit stop. Cik Iswaran tadi tanya apa pit stop. Okey, pit stop ni bermaksud hentian yang merupakan tempat untuk para pengembara atau pelanggan, di sini kita sebut boleh kata pelancong lah, berhenti di perhentian premis perniagaan ahli-ahli yang berdaftar selari dengan matlamat penubuhan lah. Nanti saya akan terangkan matlamat penubuhan kita. Okey, dan dia bukan sekadar pit stop, dia adalah pusat tarikan pelancong. Pusat tarikan pelancong. Maknanya di sini kita bukan sekadar orang kata pelancongan kan. Semua nak harapkan apa tempat menarik kat sini kan. Saya pernah ada satu pit stop kita di Penang, P169 Burger Biker, dia share satu benda je, iaitu rumah hantu. Rumah hantu tu bukannya rumah hantu apa, dia rumah lama zaman kolonial British, dan diorang sharekan di dalam Facebook dan telah mendapat viewer yang sangat tinggi lah. So macam tu pun dia kira tempat pelancongan lah juga kan, sebagai tempat yang menarik. Dia tak ada dalam peta pelancongan tapi orang nak pergi. Yang kedua ialah dia bukan sekadar pit stop, dia juga ialah pusat penyebaran informasi pelancongan serta keunikan setempat lah. So laluan tempatan Malaysia bertepatan dengan namanya, setiap pit stop itu perlu mahir. Owner pit stop mesti mahir. Dia mesti mahir tentang setempat dia. Maknanya kalau orang tanya tempat pelancongan dia boleh terangkan A to Z. Macam saya, pit stop saya di Road 5 Pasir Penambang. Awal tu so saya boleh ceritakan dekat pelancong-pelancong ataupun pengembara apa tempat yang menarik di Pasir Penambang. Saya boleh terangkanlah. Okey. Matlamat.
Matlamat kami ialah untuk mengeratkan persahabatan, semangat muhibah di kalangan ahli pengusaha perniagaan lah. So ini adalah untuk matlamat penubuhan kami lah. Yang kedua, membantu memberi sokongan dalam memulakan perniagaan sesama ahli pertubuhan. Ini hanya untuk ahli pertubuhan lah. Maksudnya pertubuhan ni menaungi kami. Jadi inilah kami punya matlamat. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti di dalam perniagaan berasaskan komuniti. Perkataan ni yang kita nak ni. Meningkatkan produktiviti dalam perniagaan. Maksudnya, apa-apa perniagaan yang bertepatan dengan konsep P-Stop, kita akan bagi supporter lah. Berasaskan komuniti setempat. So yang seterusnya itu meningkatkan produktiviti perniagaan ahli berdasarkan produk setempat. Tadi saya dah sebut lah. Itu matlamat kami lah. Ini adalah ahli-ahli berdaftar setakat hari ini 5 Jun 2021. Lebih daripada 25 P-Stop dan kita ada 30 ahli kehormat lah yang terdiri daripada ahli-ahli kehormat ni dia terdiri daripada kelab-kelab pemotoran yang dan P-Stop hunter lah yang akan support P-Stop ni. So ahli-ahli berdaftar ni dia seluruh Malaysia lah. Setakat ni kita tak ada Sabah Sarawak, kita tak ada lagi. Dan apa yang menarik ialah tuan-tuan lihat ini adalah logo-logo P-Stop masing-masing. Berbentuk hexagon. Lepas tu kemudian ada road 54. Ni yang kita contoh lah. Itu contoh road 54. Ada yang pakai road 5. Lepas tu ada road 3. Okey, ini sebenarnya konsep kita ialah laluan tempatan. Ini dia, laluan tempatan. Road 54. Okey, road 54 ni contohnya dekat hijau. Road 54 hijau. Okey, road 5 Morib. Road 5 Pasir Penambang. Jadi memudahkan para pengembara ataupun hunter ataupun pelancong untuk membuat aktiviti sebagai P-Stop hunter. Dia tahu dekat laluan ni road 1, contoh road 1 Sungai Bakap. Dia dah tahu dah road 1 Sungai Bakap tu di Penang, road 1. Maknanya P-Stop tu terletak di road 1. Okey. Dan inilah antara ahli-ahli kami setakat hari ini yang berdaftar dengan kami lah. So istimewaan untuk hunter P-Stop ataupun pengembara ataupun pelancong-pelancong ataupun siapa saja, iaitu keistimewaan yang ditawarkan oleh P-Stop ialah diskaun, cabutan bertuah, makanan dan minuman percuma, penginapan percuma dan lain-lain. Takluk kepada terma dan syarat lah. Tapi biasanya kita akan bagi cenderahati lah. Kalau dia biasa P-Stop akan bagi cenderahati macam contoh macam stiker. Macam stiker kedai tersebut lah, kedai P-Stop tu. Dia akan bagi stiker tu dia akan jadi kolektor lah kepada hunter-hunter. Dan mungkin ada juga P-Stop yang jual logo-logo masing-masing. Dia buat stiker and then dia jual. So sebagai satu nilai tambah lah kepada P-Stop tersebut. Selain daripada menjadi kenang-kenangan kepada hunter tadi. Ataupun pengembara ataupun pelancong. Okay, aktiviti. Ini dia aktiviti yang ni yang saya nak ceritakan lebih lanjut tentang aktiviti hunter ataupun pelancong. Okey, apa yang perlu mereka buat iaitu berkunjung ke premis P-Stop yang berdaftar dengan pertubuhan pengusaha P-Stop laluan tempatan. Kemudian menampal stiker personal di P-Stop. P-Stop yang kita dah ada tu. Ni contoh ni P-Stop hunter yang pakai baju biru ni P-Stop hunter. Dia datang ke P-Stop lah. So di P-Stop, semua P-Stop dia ada satu notice board, papan tanda, papan untuk tampal kan. Stiker corner lah, stiker board. So hunter dia akan datang dan tampal lah di papan yang disediakan lah. Menampal stiker personal di P-Stop. Okay, P-Stop yang dia orang datang lah. Kemudian dia mengecop buku check-in book. Okay, nanti saya akan ceritakan sikit buku check-in book. Dia ada macam buku check-in book. So nak menunjukkan bahawasanya dia telah sampai ke P-Stop tu. Okay. Dan aktiviti pelancong pemilik P-Stop sebagai tempat sehenti mendapatkan maklumat tempat-tempat yang menarik. Macam saya dah terangkan awal tadi. So pemilik-pemilik P-Stop laluan tempatan Malaysia, insya-Allah mereka semua akan tahu
So sebagai nilai tambah lah kepada pelancongan kita. Kita tak adalah mendatangkan beban kepada 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 apa agensi-agensi pelancongan yang lain, kan. Kita sendiri sebagai pemilik Pustock, sebagai duta kecil pelancongan untuk memberikan maklumat tempat-tempat yang menarik di sekitar kawasan sekitar. Macam contoh kan, okey, dekat kawasan saya kan, mungkin ada dekat kawasan saya contoh ada Pasir Menambang kan, ada tempat jual ikan, and then mungkin ada tempat apa tu yang Sky Mirror. Tuan-tuan dan puan-puan mesti dengar kan, Sky Mirror. Okey, Sky Mirror kita memang ada masjid daerah buat dia punya apa ni, dia punya tempat untuk berlepas lah. Tapi di kawasan saya juga ada juga Jeti. orang-orang kampung kita, orang-orang kampung saya yang buat boatnya berdaftar dan ada insurans apa semua, dan dia boleh bawa juga ke tempat Sky Mirror tersebut. Jadi dia setempat lah. Maknanya kita saling bantu-membantu. Walaupun dia bukan pit stop, kita bantu dia. Okay, sebagai contoh lain, ada juga tempat kami, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Selangor, di Sungai Buloh Jeram adalah satu tempat yang mana pengeluar pengeluar serai yang terbesar di dalam Malaysia kan. Memang banyak serai di Malaysia. Dan itu adalah satu tempat pelancongan yang mana kita boleh tengok cara penanaman serai, and then kita boleh buat air daripada serai tersebut, dan air serai itu dijual di pit stop yang berhampiran di kawasan tu lah. So antara satu nilai tambah lah. Okay, mungkin ada juga pit stop sekarang ni, ada pit stop kami yang sedang buat R&D tentang air berembang. Dia tengok air berembang di kawasan-kawasan Selangor ni, ada air berembang. So dia cuba, kalau dia olah buat air, hasiat-hasiat dia sangat tinggi lah. So dia menjana ekonomi setempat. Itu antara contoh lah. Okay, ni buku check-in book. Okay, buku check-in book kita belum keluarkan lagi sebab kami baru saja berdaftar, dan kami sedang dalam rangka untuk mesyuarat kali pertama pertubuhan saya rasmi. So kami perlukan persetujuan ahli lah untuk membuat. Tapi kami akan buat buku panduan seperti ini, iaitu buku logbook ataupun kita panggil buku check-in book check-in book yang ada di dalam tu ialah maklumat-maklumat tentang pit stop. Okey, kemudian hunter ni juga ataupun pelancong akan mengumpul cop-cop dia macam cop pasport arrive dah sampai, sebagai tanda kenangan dia lah. Dan untuk pengetahuan semua, pit stop kita tengah set up, mesti wajib ada tempat untuk bergambar. Ada tempat untuk bergambar. Tempat bergambar tu dia menarik Tugu, papan tanda laluan tempatan Malaysia, dan tempat bergambar lah. So dia salah satu tempat dan yang paling penting, apabila kita dapat berkenalan dengan owner pit stop tu sendiri. Kita dalam pertubuhan, semua owner ni adalah pengusaha, dan dia bukannya duta lah. So dia adalah pengusaha yang sebenar. So kita boleh berkenalan, selain boleh rapatkan ukhuwah, boleh berkenalan. Okay. Dan insyaAllah mereka akan layan pelancong-pelancong ataupun pengembara atau semua dengan mesra lah. So kita boleh tangkap gambar dengan dia orang lah. So kita bolehlah kita bersembang dengan dia tentang tempat-tempat menarik dan apa-apa lah. Okey, apa yang saya nak ceritakan petang ni, yang paling penting ialah apps kita. Walaupun kami tak keluarkan buku lagi, buku check-in, tapi kami dah keluarkan apps kami, aplikasi pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan Malaysia yang mengandungi maklumat terkini, promosi, update listing tentang pit stop yang baru masuk. Okey, dial terus nombor, kita boleh call melalui phone kita saja. Okey, tunjuk arah ke Google Map So kalau kita nak pergi, saya akan tunjukkan nanti macam mana kita nak gunakan apps ni lah. Ni yang paling penting sekali, produk yang kami nak ketengahkan dengan bantuan Nexus dan MPC, supaya dapat membantu kami untuk untuk mengetengahkan lagi produk apps kami, iaitu pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan Malaysia,
Okay, supaya mereka semua dapat tahu, mengenali apa itu pit stop laluan tempatan Malaysia. Dan setakat ni alhamdulillah apps kita telah diinstal sebanyak 5,500 phone yang telah install lah. So saya boleh monitor. So saya tahulah, so satu Malaysia ni setakat ni yang dah install 5,500 lah. So dia berdasarkan kepada kita punya share melalui Facebook kita. So nanti saya akan terangkanlah macam mana kita nak guna, cukup mudah. Okay, how to install this app to your phone. So tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni boleh dah juga ambil. Cara instalasi di telefon pintar ialah sama ada kita copy link tu ataupun tuan-tuan ada QR code, so tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil melalui QR code ni dan klik 3 titik di atas browser Chrome tu dan install app lah. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba tengok, mudah saja gunakannya. Okey, saya nak tunjukkan macam mana caranya kita nak gunakan pit stop apps pit stop LTM ni. So saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah contoh pit stop. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil app tadi, dia adalah contoh di paparan telefon tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia ada penerangan lah, penerangan tentang pertubuhan kami ni apa. Okey, terdiri daripada kedai makanan, kedai cenderamata, pusat aktiviti masyarakat, kedai, pusat cucian kenderaan, agensi pelancongan. Okey, PPLTM bukan sahaja sekadar pit stop, malah berfungsi lebih besar sebagai pusat tarikan pelancongan dan pusat penyebaran informasi pelancongan. Tadi saya dah terangkan. Okey, ni dia terangkanlah. So kalau tuan-tuan nak pergi Facebook dia, boleh tekan saja di sini Facebook. So ni Facebook kami lah. Boleh pergi Facebook. Laluan Tempatan Malaysia sekarang ni kita dah ada supporter ataupun seramai 3.8k ahli. Ni kita baru buka 4 bulan. So 3.8 ribu ahli lah. Bukan ahli, supporter. Maksudnya supporter. Okay, di sini juga ada diterangkan ada app yang diwar-warkan. Okay, di sini ada button add admin. Ni admin yang setakat ni lah hari ni. Setakat ni saya perkenalkan dulu admin zon tengah Azrul, Road 54, Abang Usup, pengurusi PPLTM, saya sebagai SU, Haji Gulam, and then Haji Amin lah. So di setiap zon Pantai Timur pun sama, kita punya admin lah. So kalau ada apa-apa masalah, kalau nak report ke apa-apa ke, ataupun pit stop tu kejap buka, kejap tutup, update tak listing, so dia boleh bagi tahu pada admin lah. Okey, kita terbahagi kepada beberapa zon, 4 zon iaitu zon utara. Ni senaraian yang dalam app tu, bila tuan-tuan dan puan-puan install app tu, ni dia senarai dia. Okey, Kuala Kedah, memula dari Kedah, Penang, dia susun daripada atas sampai ke Perak. Dan mungkin tadi ada yang sebut dan petang kita ada Lenggong. Okey, Road A76 Lenggong adalah salah satu ahli berdaftar di dalam Pertubuhan Pengurusan Pit Stop Laluan Tempatan Malaysia dan Pak Lee adalah merupakan penasihat kehormat kami. Okey, Lenggong. So kita tengok zon tengah. Zon tengah ni kita ada Selangor je lah setakat ni. KL kita belum ada lagi. So insyaAllah kita akan ada lagi nanti. Masih ramai lagi pengusaha-pengusaha pit stop yang akan yang berminat untuk masuk, tapi kita setakat ni kita masuk, masih lagi mereka kita dalam setup group. Okay, zon selatan and then zon Pantai Timur. So saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan hantar-hantar, mudah saja. Okay, kalau kita berada di Lenggong ataupun kita berada di Penang, so kita nak pergi makan, kita boleh tengok pit stop. Contohnya pit stop, saya tunjuk Pantai Timur. Contohnya saya tunjukkan di Dabung. Okey, contoh kita pergi zon Pantai Timur. Saya nak tengok ada tak pit stopnya. Pit stopnya ialah Dabung contoh. Cara hantar-hantar ataupun pengembara ataupun pelancong nak guna senang saja. Okey, sini ada nombor telefon dia. Nombor telefon dia kita boleh call lah, tekan button call. Kalau kita tekan button call ni dia terus call lah. Call nombor yang kita setkan ni.
Kemudian ni alamat lengkap dia, operasi dia terangkan kat sini Sabtu hingga Khamis 12 tengah hari. So kita sebagai pengguna app kita tahulah berapa bila dia ni. So setakat ni dia hari cuti dah, dia belum maklumkan lagi lah. Okey. Ini tarikan utama di P-Stop. Okey. Kemudian yang ada di P-Stop info kawasan menarik iaitu di Dabuk, dia ada surau, dia ada tandas. So anda tahulah, penggemar tahu apa yang tempat menarik pelancongan Babira P-Stop, air terjun, Gunung Stom. Ada nanti dia boleh tambah lagi lah. Okey. Okey, kat bawah ni ada peta. So kalau kata hunter-hunter ataupun pengembara ataupun siapa-siapa saja nak pergi ke sini, so dia tekan sajalah. Dia sama ada dia boleh tekan pada peta ataupun dia tekan pada Google Map link ni. So di telefon pintar dia akan bawa ke Google Map lah. So tekan direction and then go lah macam biasa. So dan apa yang menarik, dia interaktif. So kita boleh komen. Kita boleh komen di sini, katakan makan, kita dah try makanan dia dan sedap. So kita nak komen lah. So saya tunjukkan jap. Oh, dia boleh terus komen ya? Boleh. Wah. Kita buat interaktif supaya dia boleh komen ataupun kita boleh meningkatkan mutu perkhidmatan kita lah. Mutu perkhidmatan kita. Okey, so saya tunjukkan. Salah tu .com. Laju type kan. Okey, dia hantar email. Oh, dia ada verification, ada macam tag juga. Dia macam tag dia auto. Kena masuk pin Masuk pin tu dekat email kita lah. So pin ni super macam pin account bank you kan macam mana? Bukan lain Bukan. Very interesting lah, very interesting lah. So saya dah download ni. Saya dah scan tadi QR code. Jadi saya 832 dah pasti. 832 73 832 73. Okey, saya boleh komen lah. Contohnya kita nak komen owner ramah dan memberi tunjuk arah tempat yang menarik. Ini contoh lah. Okey. So kalau makanan sedap pun kita boleh komen juga, makan sedap. Boleh. Kita tak ada blog. So dia akan ni nanti owner ni dia akan sentiasa buka app ni, so dia boleh tengok lah komen. Yang boleh padam komen ni cuma saya lah. Okey. So setakat ni saya tak pernah padam lagi lah. So sebelum ni kita apa yang diorang komen tu adalah biasa diorang tak akan buat fitnah lah. Biasa diorang akan komen yang betul lah. Kalau dia kata makanan tak sedap and then owner pun macam layan tak layan dia kan. Bukan dia nak suruh owner tu layan, tidak. Tapi at least owner P-Stop ni dia perlu bertegur. Tuan daripada mana, sudah cukup. Bukan kata dia kena layan daripada mula dia makan. Bukan. So tuan daripada mana, apa semua. So nak tahu dia ni hunter, so ditunjukkan je app ni dekat pada owner P-Stop. So ni contohlah. Encik Firdaus, sorry. Sebenarnya apa yang amalan yang bagi feedback ni sebenarnya another way as a customer review. Yes. So tuan boleh ada dia punya checklist, boleh ada feedback analysis sekadar mana your pit stop is far to the required standard of the customer. Very good. Tania, continue. Silakan. Okey, jadi sekarang ni kita boleh komen lah. So komen ni saya tunjuk contoh je lah. So kita boleh komen and then itu yang kami nak buat. Kami mengharapkan sebab kami pertubuhan baru, jadi itu yang terima kasih sangat kepada MPC
dan juga Nexus yang sudi bagi ruang dan peluang pada petang ni. Sebenarnya kami nak melangkah lebih jauh lagi, mana kami nak minta bantuan kepada bukan nak minta bantuan kewangan, bukan nak minta bantuan untuk mempromosikan lagi pertubuhan pengusaha pit stop laluan tempatan ni, terutamanya app kami ni, produk kami ni, yang mana kami nak jual, bukan nak jual apa, nak memberi kepada pengembara ataupun pelancong-pelancong luar. Dan secara tak langsung, kalau sebenarnya kita ada app juga, kita boleh Inggeriskan app ni sebenarnya. Kita boleh Inggeriskan app ni dan kita boleh international kan. Sebab saya pernah buat, kita Inggeriskan app ni, so pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, so kita bagi saja QR code dan dia orang boleh install lah. Okay. So dia orang boleh pergi untuk Okay. Encik Firdaus, ya. saya terharu. Firstly, dengan adanya this pit stop app, dia menggalakkan ramai berdaftar untuk mengenali tempat-tempat di sesuatu destinasi atau lokasi. Yang mana kalau biasanya kalau tak ada pit stop punya member app, kita akan pergi tanya orang. Dan orang itu ada kalanya dia memang arif tentang tempat pelancongan sekeliling dia. Ada yang saya tak tahu, Encik, saya pun baru. That is a common answer. Dengan adanya this pit stop, it is a one-stop center. One-stop center untuk kita kenali apa tarikan pelancongan di sekeliling tempat pit stop itu. Yang kedua, quality. Tuan kata tadi memang all your pit stop owner tu memang dilatih, memang dipastikan dia tahu information. Moral of the story, what pit stop persatuan ini telah buat, anda telah secara tidak langsung berlatih local host. Ya, anda sudah sediakan local host di mana setiap owner mesti mengetahui produk tempatan yang mana dia permudahkan, mahmudal. People go there much easier. Tak perlu tanya orang kiri kanan, dia terus go to pit stop. So very good effort. What say you, Zamin? Yes, I got question already. Ini semua dah bertanya soalan. I know Firdaus ada banyak lagi to share, but I think so far let me recap the concept bahawa this is a new concept di mana for us to do this, kita kena jadi seorang hunter. Remember, we need to be a hunter. We call ourselves hunter. But to be a hunter, kita kena register hunter. No need to register. No need to register. No need. So, download app saja. Download app je. Ada app tu. Terus jadi hunter. Terus je. Mulakan. Yang perlu register tu hanyalah apa ni lah. Ahli-ahli kami. Pit stop. Okey. Jadi tadi soalan tadi kata so maknanya you travel agent, ada soalan pada travel agent tadi, you sebagai travel agent, kalau you nak bawa orang you untuk berjalan cara begini, cara mudah. You dah ada local guide, you boleh anggap this pit stop, this route ni sebagai apa ni, sebagai orang panggil apa, sebagai local host. So you boleh terus download ini sama-sama. Firdaus ada soalan lagi. Dia kata dia orang perlu macam mana? Dia kena ada kelompok, ada minimum number of gang motor ke, dia kena ada gang kereta ke, atau boleh datang dengan 1-2 kereta saja? Tak ada apa. Kita tak ada letak syarat apa-apa. Just datang je. Datang and then semua orang kita anggap adalah hunter lah. Pelanggan-pelanggan kami di pit stop ni kita akan panggil hunter lah, walaupun dia tak tahu. And then contohnya kalau seseorang tu dia tak tahu apa-apa pasal pit stop, dan biasanya owner akan tarik. Macam mana kami boleh dapat tarik 3.5 ribu like di Facebook kami, ialah dengan cara begitulah. Semuanya kita sama-sama apa ni? Kita sama-sama promosikan kepada semua pelanggan-pelanggan kita. Dan pelanggan-pelanggan kita tu kita anggap sebagai hunter lah, ataupun pengembara ataupun apa saja. Jadi Firdaus sebagai hunter, macam saya sebagai hunter, saya nak buat stiker saya sendiri, saya nak pergi, saya nak lekat dekat pit stop tu, boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita banyak menerima tetamu. Macam saya yang paling jauh setakat ni datang di pit stop saya, contohnya daripada Singapura. Daripada Singapura dia naik motor 2 orang je. So dia daripada Singapura, so dia tampal. Masa tu saya tak ada di pit stop saya sebab saya kerja masa tu. Tapi dia tinggalkan jejak dia melalui stiker dia. Dan dia tangkap gambar dan dia postkan di Facebook. Facebook kami di LTM. So kami tahulah dia telah sampai. Jadi
dan biasanya pekerja-pekerja kami pun adalah orang-orang tempatan, staff-staff kami, staff di pit stop adalah orang tempatan, dan sekiranya owner pit stop tak ada kan, kami punya pekerja-pekerja atau staff pun tahu tentang perkara ni, dan kami akan terangkan. Setiap ahli kena wajib terangkan kepada staff masing-masing lah, sebab takkan dia nak tunggu je kan. Macam tu. Okay, Mr. Aaron, okay, back to you. Okey, saya terujalah sekarang. Kalaulah contoh kan, kita ada di kalangan pendengar sini, okey, atau penonton sini, memang dia ada produk. Contoh dia ada product owner, okey, and they are very interested to become your ahli, tuan. Contoh kan. So, kalau kita sebagai customer, kita download app kita. Bagaimana kami perlu menjadi ahli kepada your pit stop punya persatuan, dan adakah melibatkan pembayaran? Adakah kita perlu bayar? Mohon pencerahan, sebab di kalangan penonton dan juga audien ada yang product owner from various part of Malaysia. Mohon pencerahan, sir. Okey, untuk menyertai kami untuk menjadi ahli, iaitu untuk membuka pit stop, kita ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pertubuhan kita lah. Pertubuhan kita. Yang pertama, kita kena isi borang permohonan lah. Isi borang permohonan untuk menjadi pit stop, dan kami telah tetapkan di dalam undang-undang perlembagaan kami, yang mana pit stop tu tidak akan berhampiran di antara satu sama lain. So kalau setiap 500 meter ada pit stop, nothing to make a pit stop lah. So apa yang perlu kita buat ialah pit stop yang sudah ada, okey, walaupun dia buka pit stop, dia nak jual produk dia, mungkin dia nak jual produk dia, so dia boleh letakkan produk dia di pit stop yang berhampiran. Atau kita takkan galakkan contohlah setakat 500 meter ada pit stop. So kalau Tuan Iswaran pun pening, kejap-kejap pit stop. So hunter ni akan pening. Dia kan nak pergi sini, nak kejar sini. Dia ada yang memang minat tentang benda ni. Macam saya pun memang satu family lah minat pergi pit stop ni lah. Pit stop di laluan tempatan Malaysia. Okey, Tuan Firdaus, saya tanya. Tadi Tuan kata kita akan dapat diskaun. Diskaun maksudnya sesiapa yang telah download this app dan pergi ke tempatnya, kami akan diberi diskaun atau stiker percuma dan sebagainya. So, how this mechanism work about? Sekadar kita pergi, how? Apa bukti? Please tell me. Untuk claim ataupun promosi-promosi yang telah diberi oleh pengusaha-pengusaha pit stop, dia tak sama antara satu sama lain. Sebagai contoh, saya tunjukkan pit stop. Okey, sebagai contoh, ni cendol tapai durian Batu Sembilan di Tanjung Garang. Road 5 Tanjung Garang pit stop Port Nyendol. Okey, kita boleh tengok promosi pengunjung yang telah install app LTM. Okey, kita kena baca kat sini. Stiker percuma pengunjung yang telah menginstall aplikasi laluan tempatan Malaysia. Maknanya siapa yang kena bacalah dekat situ apa yang dia bagi. Kadang dia bagi TYS, free, air percuma. Mungkin ada yang bagi diskaun 10%. Yang ni, pit stop yang ni dia bagi stiker percuma. Okey, Firdaus. Saya sudah buat dah very clear already. So, moral of the story, sesiapa yang just walk in, dia adalah customer biasa. Tetapi siapa yang telah download the app of this pit stop, dia ada privilege. Yang apa yang ditawarkan dalam this app itu, dia layak untuk mendapatnya. So, itulah privilege. So, moral of the story, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, para penonton, seperti mana Tuan kata tadi, di Malaysia ni sudah ada berapa pit stop? 25 pit stop, Encik Firdaus. Kita sekarang dah ada 30 ahli pit stop. Correct. Ahli pit stop yang berdaftar di bawah pertubuhan pit stop laluan tempatan Malaysia lah. Okey, satu Malaysia. So dekat Lenggong ni A76, A76 yang mana this pit stop salah satu yang bagi saya lah sangat popular, sebab di sinilah di Malaysia, seluruh Malaysia, saya belum rasa nasi goreng rusa, nasi goreng rusa memang sedap. RM10 saja letak telur mata kerbau,
dia RM11.50 memang super sedap. Siapa mau pergi Lenggong, A76. Ya. Yang this one yang kat sini yang Riverfront ni ialah pengalaman dia makan di dalam sungai. Yang ni yang Riverfront. Yang ni Riverfront. Ini Yang dia berdaftar dengan makan kita. dia makan dalam makan dalam sungai, and then dia ada makan dalam buluh, dia makan dalam buluh, Yes. and then dia makan dia pegang mangkuk tingkat tu, dia bawa sini tu. So ini adalah pengalaman yang ada di Lenggong right now. Yeah. Yang ada now. Dan dia akan bertambah lah, Okey. Kita ada wakil ya. Di Lenggong kita ada ni owner dia ialah Pak Lee. Pak Lee adalah penasihat kehormat kami lah yang mendaftar dengan Ross. So Pak Lee adalah penasihat kehormat kami. So dia antara idea yang membawa idea pit stop ni, antaranya dia lah yang bawa idea ni, dan kami yang bawa-bawa yang muda-muda ni cuma buat proses pendaftaran untuk Ross ni supaya benda ni jadi legal. And then kami nampak dia punya apa yang masa depan yang kami boleh bantu pelancongan Malaysia. Okay. Something menjana ekonomi itu yang kita nak tu sebenarnya. Alright. Encik Firdaus, tadi Encik Firdaus kata sebenarnya your team harapkan bahawa TPN dapat membantu dalam mempromosikan your app and so on. Sebenarnya benda ini sudah pun berlaku, di mana currently all yang dalam peserta kita dalam Zoom ni hampir 30 orang, mereka sudah pun kenali what is your app all about, dan itu belum termasuk FB live lagi. So secara tidak langsung today TPN has already helped you to showcase your product. Tahniah kepada TPN, tahniah kepada Encik Firdaus, dan kami betul-betul ucapkan terima kasihlah. Encik Firdaus telah ambil inisiatif. Walaupun orang kata COVID 3.0 ni, the whole Malaysia punya tourism dah dead, sudah lockdown, jadi tapi TPN has proven that even during COVID, kita masih promote dan juga menggalakkan orang tempatan. The tour activity will never die in Malaysia. So this one example, dan terbukti that saya sendiri pun ikhlaslah saya beritahu, saya tak tahu kita pergi ke ke Selangor ni ada tempat yang serai yang paling besar produksi dia, saya pun tak tahu. When during this sesi saya sudah kenal, saya sudah pun planning nak bawa sekarang untuk pelancong ke pergi tengok the ladang serai Dia ni. pergi time musim dia. Ya, betul. So secara tidak langsung, walaupun the whole world shutting their door saying lockdown, tapi kita planning, succession plan, future plan untuk pergi melancong. So saya sekarang ada 5 minit lagi untuk membuka kepada para penonton, para supporter, untuk ada sebarang pertanyaan dipersilakan. Dan saya ada satu soalan sebelum the audience ask Encik Firdaus, berapa pit stop dekat Lenggong, mohon pencerahan, dan berapa ahli dekat Lenggong, mohon tanya, dan apa keunikan ahli-ahli punya produk dekat Lenggong, mohon pencerahan saya. Okey, Cik Suaran, di Lenggong kita satu je lah ahli kita di Lenggong, iaitu Riverine. So untuk mengetahui tentang yang Riverine, saya rasa Pak Ali pun ada dalam ni, so saya boleh bagi sikit dekat Pak Ali. Pak Ali cuba bagi komen. Cuba Pak Ali bagi apa manfaat kepada program ini kepada komuniti tempatan mungkin. Penasihat kita Pak Ali merangkap penasihat short ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih Tuan Zamil, Tuan Iswaran, Tuan Uzaidi daripada MPC kerana kita share slide ni kita minta tolong ni. Slide ni kita offkan slide ni talk pasal laluan tempatan Malaysia. Okey. Buat masa sekarang ni Riverine Nature Camp adalah satunya pit stop yang berdaftar dengan laluan tempatan Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama saya dah survey ada beberapa lagi tempat yang berminat untuk menjadi pit stop juga. Contohnya Rempah Masak Hitam Malang Ramah yang di tepi jalan tu sedang dalam pembinaan. InsyaAllah kalau siap dia akan join kita. Dan Dato' Rashid pun
Camp Legacy di Kuak Komando, pun komando pun berminat, cuma masih dalam tahap untuk orang kata apa setup lah. Okey. Okay. Macam Firdaus bagi tahu tadi, fungsi kita adalah membantu merancangkan industri pelancongan dan tempatan. Kalau di Lenggong ni, guest yang datang saya akan share apa yang menarik yang ada di Lenggong ni, daripada apa yang menarik di Tasiknya. Kita ada juga produk-produk tempatan yang ada kat sini, dan juga kita bekerjasama dengan travel agent juga untuk mempromosikan pelancongan di Lenggong ni. Macam sekarang ni Kroma Travel antara yang aktif untuk menyediakan pakej-pakej pelancongan mempromosikan Lenggong. Okey. Okey, terima kasih. Tanya. Jadi Tuan Firdaus dan juga Tuan Ali, ini kita daripada PPN sebenarnya kan. We will never give up, we will never say die. That is our concept for this tourism. And saya ucapkan terima kasih kepada pihak Malaysia Productivity Corporation yang mana telah mengambil inisiatif untuk memastikan kelestarian dan kemampanan industri pelancong tetap bergiat maju melalui Tourism Productivity Nexus. Dan sebelum kita menyudahi sesi, kita akan bergambar. Okey, kita akan minta semua penonton untuk sesi bergambar. Sebelum sesi bergambar, saya mohon tanya Zami, is there any question, any audience would like to final question? One question, last question. One last question, and then after that, di dalam chat box kita ada satu evaluation form, minta tolong isikan Google evaluation form dalam chat box, tolong isikan ya. And then minta Firdaus tolong tutupkan tutupkan share screen, stop share screen. Kita nak ambil gambar. Sekejap. Okay, any question? Saya nak tunjukkan satu. So Okay. So apa-apa masalah semua yang ada di dalam online sekarang ataupun yang berada di Facebook, so bolehlah like page kami, like group kami iaitu Facebook di Laluan Tempatan Malaysia. Tengok, type saja Laluan Tempatan Malaysia, so boleh masuk ke dalam grup tu lah. So segala info kami akan salurkan di situ lah. Ataupun kalau nak email saja di laluantempatan.malaysia@gmail.com. So WhatsApp boleh tengok kat dalam apps lah. So terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada MPC, Nexus, Pak Lee, Cik Iswaran, Cik Zamil, bagi peluang kepada kami pertubuhan yang kecil seperti kami. Terima kasih. Okey, sama-sama Encik Firdaus. Cuma para penonton yang saya hormati, yang saya sanjungi, para supporter, mohon isi borang maklum balas through the chat box. Okay, your evaluation form, segala maklum balas anda sangat-sangat berharga untuk kami. Dan secara live saya ingin tanya kepada Encik Firdaus. Okay, Encik Firdaus, apa rasa this program, let's talk about Lenggong, apa yang Encik Firdaus rasa dia punya benefit yang telah beri kepada your persatuan and you? What do you feel? 1, 2 words. Okey, benefitnya sangat banyak. Salah satunya kami pertubuhan yang baru yang mempunyai satu visi dan misi sama seperti Nexus, iaitu untuk mempromosikan pelancongan, sama seperti MPC untuk mempromosi pelancongan. Kita berada pada jalan yang sama, so kita saling bantu-bantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua-dua pihak ni, Encik Uzaidi, semua yang ada, yang saya tak sebut nama tadi, Cik Zamil, Cik Zaidi, Cik Iswaran. So terima kasih kerana atas peluang ini. Sekiranya ada lagi sesi-sesi seperti ini, mohon promosikan, mohon jemputlah kami kalau ada lagi. Mungkin kita boleh berkolaborasi pada masa akan datang, insyaAllah. Amin. So all of the Iswaran, Iswaran, before you conclude, apa ni, I dapat message from golongan geng artis Fredo, dia kata dia nak support juga program ini. Dia kata, Fredo, will you be able to support, get the artist to do this laluan tempatan, the tourist route? We go Yes, by I will get them through.
Okay, We can use great. one. Okay. Okay, so Zami, moral of the story dari berdasarkan apa yang dikomen oleh Firdaus, sebenarnya let's talk about Lenggong, kita berada di jalan yang benar. We on the right track. Jadi Firdaus tadi dia pegang mic tu, dia kata nak support ke atau dia suruh nyanyi sekarang? Nyanyi. Okay. Okay. Okey, sampai jumpa lagi dekat Lenggong.